Law of Attraction atau hukum tarikan adalah satu konsep pseudoscience yang masyhur dipopularkan oleh perunding motivasi dari negara barat yang mana kini telah masuk ke dalam dunia Islam. Law of Attraction menyatakan kononnya bahawa alam ini terdorong untuk memberikan sesuatu yang sering kita fikirkan di dalam minda kita, tanpa mengira sama ada hal tersebut positif atau negatif kerana bertindak balas terhadap gelombang yang dikatakan dikeluarkan oleh diri kita ketika kita asyik memikirkan sesuatu. Justru itu, para perunding motivasi barat sering mengemukakan konsep Law of Attraction ini untuk meyakinkan para audiens mereka supaya sentiasa berfikir positif pada setiap masa untuk memboleh diri mereka mendapat perkara-perkara yang positif dan mencegah diri daripada perkara-perkara yang negatif kerana alam ini tidak dapat membezakan antara perkara yang positif yang dimahukan dengan perkara negatif yang ingin dijauhi. Meskipun kedengaran seperti sesuatu yang baharu dan moden, sebenarnya konsep ini telah pun wujud sekian lama dan merupakan akar kepada kepercayaan pagan yang menjalar dalam fahaman esoterik atau batiniah kuno daripada pelbagai tamadun. Kemunculan istilah moden, Law of Attraction dipercayai bermula daripada seorang tokoh penganut kepercayaan batiniah moden yang terkenal iaitu Helena Blavatsky, yang mana beliau pertama kali mengemukakan istilah tersebut dalam karyanya berjudul Isis Unveiled pada tahun 1877. Dari sudut pengkelasan jenama modennya pula, Law of Attraction dikelaskan sebagai satu cabang daripada cabang falsafah gerakan New Thought yang bersepakat dengan kepercayaan bahawa Tuhan wujud di mana-mana, serta roh manusia hakikatnya adalah Tuhan kerana merupakan cebisan daripada diri Tuhan yang telah tercarik daripada dirinya yang asal. Meskipun istilah Tuhan digunakan, namun Tuhan yang dimaksudkan dalam falsafah gerakan New Thought ini tidaklah bersamaan dengan konsep Tuhan dalam kepercayaan agama Semitik seperti Islam, Yahudi dan Kristian. Hal ini kerana Tuhan yang mereka maksudkan adalah satu kuasa yang tidak mempunyai sebarang kehendak atau iradah dan tidak pula menyedari akan hakikat dirinya sendiri. Tuhan pada sisi mereka dianggap sebagai sumber, kuasa, force atau roh kepada kehidupan. Di sisi mereka pula, mereka tidak ada wahyu menerangkan tentang konsep roh yang menjadi teras kepada kehidupan. Lalu itulah falsafah asas mereka dalam menanggapi kehidupan atau roh itu adalah Tuhan. Apakah teras masalah perbezaan ini? Selain daripada agama Semitik yakni agama Yahudi, Kristian dan Islam, kita dikelilingi oleh akidah yang berteraskan fahaman monism yang mempercayai bahawa kehidupan alam ini berasal daripada percikan roh yang difahami sebagai sumber segala kehidupan yang mana ia berasal dari pusat kepada roh utama. Manakala percikan itu menghidupkan semua hidupan di alam ini. Lain agama, lain sebutan mereka kepada sumber roh tersebut. Jika agama Hindu mereka menyebut sebagai Brahman, dalam Tao mereka menyebutnya sebagai Dao, dalam falsafah Neoplatonism menyebutnya sebagai The One. Rata-rata istilah paganism lain pula menyebutnya sebagai universe atau the force. Dan istilah lain juga mereka menyebutnya sebagai God atau Tuhan. Apabila mereka memahami sumber roh atau tenaga itu berpisah dengan serpihan sehingga mewujudkan kehidupan, maka disitulah munculnya konsep pantheism yang memahami bahawa alam ini adalah Tuhan kerana ia berasal daripada serpihan Tuhan. Oleh kerana roh atau Tuhan itu berada di dalam diri, maka tugas manusia adalah perlu menggabungkan antara minda, fizikal dan roh itu menjadi satu dengan melakukan meditasi atau yoga untuk menyedarkan tentang hakikat diri sebenarnya adalah Tuhan. Dengan istilah lain bagi mereka, membangkitkan Tuhan di dalam diri atau manusia itu Tuhan dan jangan biarkan minda memikirkan diri ini lemah kerana Tuhan adalah hakikat di dalam diri. Manakala di sisi wahyu Allah tidak pernah membawa keterangan bahawa konsep Tuhan itu adalah roh atau tenaga. Inilah teras perbezaan utama agama Tauhid dengan agama-agama lain yang berteraskan konsep roh atau tenaga sebagai Tuhan. Dan perlulah kita menyedari bahawa akidah pantheism yang mengatakan Tuhan berada di setiap penjuru alam ini adalah akidah dan falsafah kuno yang mana telah hidup dari zaman berzaman bersama dengan agama Tauhid. Dari dulu lagi fahaman ini telah sedikit sebanyak menyeruduk masuk ke dalam dunia Islam.
Manakala pada zaman moden ini pula pengaruhnya sedikit berbeza apabila akidah pagan itu mula dicairkan dengan istilah-istilah moden dan digabungkan di dalam silibus motivasi. Di atas konsep kepercayaan seperti ini, maka demikianlah boleh terbitnya konsep Law of Attraction ini yang menyatakan bahawa alam semesta, yang hakikatnya adalah Tuhan menurut kepercayaan gerakan Newton, tidak dapat membezakan sama ada sesuatu itu perkara yang positif yang diinginkan atau perkara negatif yang mahu dicegah ketika bertindak balas terhadap gelombang yang kononnya dikeluarkan oleh diri kita. Jika diperhatikan kepada teras kepercayaan pagan ini, kita akan mendapati bahawa terdapat persamaan yang jelas antara kepercayaan ini dengan apa yang mendasari konsep Law of Attraction gerakan Newton. Sebagai contoh yang dekat dengan kita, di dalam kepercayaan agama tradisi masyarakat Cina, mereka mempercayai bahawa bunyi perkataan tertentu boleh mempengaruhi nasib seseorang kerana alam semesta dipercayai bertindak balas dengan gelombang dari ucapan seseorang. Jika seseorang itu mengucapkan perkara baik, maka dia akan mendapat baik, dan begitulah sebaliknya. Sebab itu perkataan tuah, kaya dan gembira itu merupakan tema ucapan utama bagi kepercayaan masyarakat Cina. Sehingga wujud kepercayaan kepada nombor 8 dianggap sebagai tuah kerana sebutannya Pa hampir sama dengan sebutan Fa yang bermaksud kemewahan. Begitu juga dengan bunyi konotasi nombor 4 yang disebut sebagai Se. Ia hampir sama dengan sebutan Se iaitu mati, maka ia dianggap boleh mengundang sial. Ini kerana mereka percaya bahawa alam semesta tidak dapat menganalisis gelombang perkataan itu dan ia boleh mengundang alam akan membalas gelombang mati tatkala ketika mereka menyebut nombor 4. Itulah bentuk akar kepercayaan pagan kuno yang kini diberi jenama baharu iaitu Law of Attraction. Adalah menjadi kesalahan apabila ada setengah kita cuba mengislamisasi konsep Law of Attraction dengan menukar perkataan universe kepada Allah. Kerana universe di sisi mereka itu bukan Tuhan Sang Pencipta seperti fahaman Tauhid. Janganlah kita mencampur adukkan antara fahaman batil dengan kebenaran. Firman Allah di dalam Al-Quran. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ